Apa khabar murid? Sila buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 52. Hari ini kamu akan belajar membina ayat tanya menggunakan kata tanya. Ya, apa itu kata tanya? Kata tanya ialah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ya, apabila kita ingin menanyakan sesuatu, ya, kita mesti letakkan kata tanya. Dan di akhir ayat kita mesti ada tanda soal, ya, ataupun orang ada setengah yang menyebutnya tanda tanya. Okey. Contoh kata tanya: apa, bila, siapa, mengapa, bagaimana, mana. Ya, itu ialah kata tanya. Ya. Dan apabila kita bina ayat tanya, ya, kata tanya tadi kita mesti tambah partikel ka. Partikel ka. Ya, kalau di kata tanya apa, apakah? Ya, di manakah? Siapakah? Ya, begitu. Di mana untuk menanyakan nama sesuatu tempat. Ya, contoh ayat tanya, di manakah Nabilah membaca buku? Ya, letakkan tanda soal di akhir ayat. Ya, mesti ada tanda soal ataupun tanda tanya, ya. Sebab kita bertanya. Siapakah? Untuk bertanya tentang orang. Ya, siapa untuk orang saja. Ya, contohnya siapakah nama kamu? Siapakah nama ibu kamu? Ya, bilakah? Untuk menanyakan masa berlakunya sesuatu perkara. Ya, jadi kalau kamu nampak kata tanya bila, itu untuk masa. Berapakah? Untuk menanyakan jumlah atau bilangan sesuatu benda. Ya, contoh ayat, berapakah jumlah buku kamu? Ya. Apakah? Untuk menanyakan sesuatu perkara, benda atau binatang. Ya, kalau siapa untuk manusia, apabila kamu ingin bertanya tentang benda, ya, perkara atau binatang, kamu gunakan apa. Mengapakah? Untuk menanyakan sebab berlaku sesuatu. Contoh ayat, mengapakah adik kamu menangis? Ya. Bagaimanakah? Untuk menanyakan cara melakukan sesuatu perkara. Ya, kalau kamu ingin bertanya cara melakukan sesuatu perkara, ya, bagaimana ingin tahu tentang sesuatu perkara dilakukan, ya, kamu gunakan kata tanya bagaimana. Mari kita bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Kita lihat nombor 1, ya. Ada ruang kosong yang disediakan dan tanda soal juga telah disediakan, ya. Jawapan juga telah disediakan. Apa yang kamu perlu buat ialah kamu bina ayat tanya menggunakan kata tanya yang sesuai. Ya. Jawapan yang telah diberi, Ilmi kerap memetik suis soket. Ilmi kerap memetik suis soket. Ilmi ialah manusia. Jadi yang sesuai, ya, kita guna ialah siapakah. Kenapa siapakah? Siapakah untuk bertanya tentang orang. Macam mana? Siapakah kerap memetik suis soket? Yang tulisan yang ditebalkan dengan warna hitam ni adalah jawapan, ya. Tapi kamu kena ambil sebahagian yang sesuai. Ya, tak semestinya dalam jawapan tu kamu mesti letak ayat tanya kamu, ya. Siapakah? S mesti huruf besar sebab awal ayat. Siapakah kerap memetik
Swiss socket? Perlukah letak tanda soal lagi? Tidak perlu sebab telah disediakan. Kalau tidak disediakan, barulah kamu tulis. Okey, siapakah kerap memetik Swiss socket? Ilmi kerap memetik Swiss socket. Nombor 2. Baca jawapannya. Ayah dan ibu mereka berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ilmi. Ayah dan ibu manusia ataupun orang, ya, untuk bertanya tentang orang. Yang kita tengah bertanya, ini bukan bertanya tapi ada orang, ya, di sini, ya, ayah dan ibu. Jadi kita gunakan siapakah. Siapakah yang berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ilmi? Jawapannya, ayah dan ibu mereka berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ilmi. Ya, siapakah yang berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ilmi? Awal nama orang huruf besar. Siapakah yang berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ilmi? Jawapannya, ayah dan ibu mereka berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ilmi. Sesuai kan? Okey, sangat sesuai. Kita lihat nombor 3. Jawapan yang telah diberi untuk mengatasi, sekali lagi, ya. Untuk mengatasi masalah itu, ayah mereka memasang pelindung pada setiap soket di rumah. Ingat, ya, apabila kamu memberi jawapan, kalau sekiranya jawapan tidak disediakan, jawapan mesti letak tanda nokta. Kalau bertanya, baru letak tanda soal, ya. Okey, ini cara, ya, okey, untuk mengatasi masalah. Cara, ya, adakah sesuai mengapa? Adakah mengapa? Ya, untuk menanyakan cara melakukan sesuatu perkara, ya. Okey, bagaimanakah untuk mengatasi masalah itu? Untuk mengatasi masalah itu, ayah mereka memasang pelindung pada setiap soket di rumah. Jangan dengan jawapan sekali kamu tulis. Bagaimanakah untuk mengatasi masalah itu, ayah mereka memasang pelindung pada setiap soket di rumah? Salah. Ya, orang yang kamu tanya, apa yang mereka akan perlu jawab? Ya, sebab jawapan telah kamu berikan sekali dalam soalan kamu, dalam ayat tanya kamu. Ya, jadi, ya, apabila jawapan telah disediakan, ya, binalah soalan yang sesuai, ya, di mana kamu bertanya, ya, kamu bina ayat tanya dan orang lain akan memberikan jawapannya. Okey, nombor 4. Jawapan yang diberi, faedah pemasangan pelindung soket dapat mengelakkan Ilmi memetik Swiss socket. Faedah, ya, bukan orang, bukan benda, ya, tapi perkara, ya, perkara, faedah pemasangan. Jadi kita guna apakah. Apakah? Ya, apa yang perlu kamu tulis? Ya, apakah faedah pemasangan pelindung soket? Apakah faedah pemasangan pelindung soket? Faedah pemasangan pelindung soket dapat mengelakkan Ilmi memetik Swiss socket. Okey, mari kita baca semula soalan yang telah kita bina, ya, ayat tanya yang telah kita bina dengan menggunakan kata tanya tadi dengan jawapan yang telah disediakan ataupun yang telah diberi. Adakah sesuai? Okey, nombor 1. Siapakah kerap memetik Swiss socket? Ilmi kerap memetik Swiss socket.
Bagus. 2. Siapakah yang berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ilmi? Ayah dan ibu mereka berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ilmi. Nombor 3. Bagaimanakah untuk mengatasi masalah itu? Untuk mengatasi masalah itu, ayah mereka memasang pelindung pada setiap soket di rumah. Nombor 4. Apakah faedah pemasangan pelindung soket? Itu ayat tanyanya. Okey. Jawapan, faedah pemasangan pelindung soket dapat mengelakkan Ilmi memetik suis soket. Sebelum berakhir, mari kita baca ayat tanya dengan kata tanya sekali lagi. Ayat tanya yang mengandungi kata tanya. Siapakah kerap memetik suis soket? Siapakah yang berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ilmi? Bagaimanakah untuk mengatasi masalah itu? Apakah faedah pemasangan pelindung soket? Sekali lagi, siapakah kerap memetik suis soket? Siapakah yang merasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Ilmi? Bagaimanakah untuk mengatasi masalah itu? Apakah faedah pemasangan pelindung soket? Itu saja untuk hari ini. Selamat belajar.